Abang nak tengok cerita yang mana bang? Saya recommend yang belah kiri tu. Sebab poster dia saya yang design bang. Kita tengok poster yang belah kanan dulu lah. Yang belah kiri tu nampak buruk, tak meyakinkan. Korang dah tengok kan tadi sketsa di atas? Berdasarkan sketsa di atas, apa sebenarnya yang korang boleh dapat? Okey, mari saya bagi tahu. Kalau korang tengok daripada sketsa di atas, sebenarnya korang boleh tengok apa sebenarnya yang membezakan antara poster satu dengan poster yang satu lagi. Korang nak tahu apa yang membezakan antara kedua ni? Di sinilah prinsip design thinking memainkan peranan. Design thinking tu adalah apabila kita berfikir sebagai seorang reka bentuk untuk kita selesaikan sesuatu masalah itu, tetapi dengan tujuan utama untuk memenuhi keperluan pengguna. Tapi dalam prinsip design thinking ini ada 5 prinsip utama yang perlu saya tekankan. Yang pertama, emphasize, define, ideate, prototype dan test. Jadi, apakah definisi di sebalik setiap kelima-lima prinsip design thinking ini? Saya akan terangkan. Emphasize membawa maksud apabila seseorang mereka bentuk cuba memahami secara mendalam tentang keperluan, masalah dan pengalaman sebenar seseorang pengguna atau individu yang terlibat dalam penghasilan produk tersebut. Sebagai seorang designer, mana boleh kalau kita menghasilkan sesuatu produk itu secara sesuka hati. Kita sebagai mereka bentuk yang berinovasi, kita harus faham siapakah yang kita akan tolong dalam penghasilan produk ini. Ada banyak cara untuk kita dapatkan pengalaman ataupun data untuk kita faham pengguna kita. Contohnya, melalui temu bual, kajian, pemerhatian dan banyak lagi. Di fasa ini, kita sebagai seorang mereka bentuk akan mula memfokuskan satu permasalahan berdasarkan kajian yang telah kita dapati di fasa yang pertama, iaitu emphasize. Ini adalah sangat penting kerana ia akan menjadi asas atau tunjang utama kepada kejayaan sesuatu produk tersebut. Di sini, kita akan melakukan sedikit brainstorming untuk mendapatkan jawapan-jawapan yang tepat untuk menjadikan sebagai solusi kepada masalah yang kita sedang hadapi. Ada pelbagai teknik yang kita boleh gunakan di dalam peringkat ini. Contohnya seperti teknik scamper dan teknik moodboard untuk kita mencari satu jawapan yang tepat untuk menjadikan sebagai satu panduan utama kepada penghasilan produk akhir nanti. Selepas kita berjaya menghasilkan pelbagai idea-idea yang menarik di fasa sebelum ini, kita akan teruskan dengan penghasilan satu prototipe ataupun versi awal produk yang akan menjadi penyelesaian pada masalah pengguna. Di sinilah kita akan cuba untuk ubah idea yang asalnya di dalam bentuk abstrak kepada sesuatu yang kita boleh lihat dan rasa secara fizikal oleh pengguna itu sendiri. Sesuatu prototipe itu boleh dihasilkan dalam apa jua bentuk. Ianya bergantung kepada diri kita sendiri. Tidak kiralah sama ada ianya di dalam bentuk lakaran, model atau mock-up. Dengan ini, kita boleh uji idea tersebut sama ada ianya efektif ataupun tidak. Di sini, kita akan cuba untuk uji produk yang telah kita hasilkan. Pendapat-pendapat ataupun feedback daripada para pengguna, tidak kiralah sama ada kita dapat melalui temu bual ataupun borang soal sedek, kita boleh gunakan pendapat-pendapat tersebut untuk penambahbaikan produk kita pada masa akan datang. Jadi itulah kelima-lima prinsip utama yang terdapat di dalam prinsip design thinking. Jadi, dengan ilmu yang telah saya berikan ini, harapnya korang semua boleh apply dan aplikasikan semua prinsip-prinsip ini di dalam projek-projek yang akan korang hasilkan pada masa akan datang. Kalau korang nak tahu lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip seperti prinsip design thinking ini, saya rekomen untuk anda semua dapatkan buku ini. Kerana dalam buku ini mengandungi pelbagai teori yang sangat berguna untuk seseorang mereka bentuk tersebut menghasilkan satu produk yang akan berjaya menambat hati pengguna. Jadi, sampai di sini, berjumpa lagi. Assalamualaikum.